Melakukan aktiviti laut di Pulau Manukan, keindahan tanah tinggi di Kundasang, paragliding di Ranau, semuanya telah kami nikmati dalam Kembara X-Camp. Sebelum meninggalkan Sabah, saya dan Farah akan nikmati percutian dan aktiviti hutan yang ada di sekitar Pulau Gaya. Pulau Gaya adalah pulau yang paling hampir dengan Kota Kinabalu yang memiliki keistimewaannya tersendiri. Selain dasar laut yang indah, pasir pantai yang memutih, hutan semula jadinya masih terpelihara. Setelah kira-kira 20 minit menaiki bot, saya dan Farah tiba di sebuah resort mewah. Alunan muzik tradisi menyambut ketibaan saya dan Farah. Setelah hampir sebulan kami berdua berada di Sabah, saya dapat rasakan yang Sabah mempunyai satu sudut istimewa dalam hati kami berdua. Susah untuk diungkapkan dengan kata-kata, cukuplah dengan wajah kegembiraan yang terpancar pada wajah saya dan Farah. Kami diberikan kejutan oleh pihak resort. Apa pun hadiahnya, saya dan Farah tetap kena melakukan aktiviti masak, berkemah dan memasak. Untuk episod X-Camp kali ini, kami akan melakukan aktiviti di hutan, laut dan juga kickboxing. Assalamualaikum, bersama Farah dan Kila di X-Camp. Hari ni nada kita bercampur aduk sebab ini adalah episod terakhir X-Camp kami di Sabah. Ya, Farah, betul. Selain daripada melakukan aktiviti, kita dah macam-macam dah kita buat dekat Sabah ni. Daripada segi sejarahnya, daripada budaya, masakan yang kita tak pernah tahu pun wujud pun kita dah buat, Farah. Kesimpulannya, banyak benda yang kita belajar dekat Sabah ni yang kita pun sama-sama dekat X-Camp ni nak kongsikan dekat penonton kat rumah. Datanglah ke Sabah, buatlah aktiviti yang kita buat ni kan. Ya, kita masih ada lagi aktiviti yang kita kena lakukan. Kenapa awak selalu buat saya suspend? Adalah sesuatu. Apa aktiviti tu? Nak tahu aktiviti pertama yang akan kita lakukan? Jom, bisiklah bisik. Okey, hari ni Farah dan Kila akan buat sukan laut. Sebelum ni kita dah buat surfing. Sekarang ni kita akan buat paddle boarding. Paddle boarding dengan surfing ni kan sukan yang memerlukan keseimbangan sebenarnya. Kalau surfing kan kita di bawah ombak. Tapi yang ni kita kena berdiri dan paddle. Jadi dia lain sikit. Tapi sebenarnya kan bila kita datang Sabah ni, kebanyakan semua aktiviti air yang kita dah cubalah. Dan saya rasa kalau anda nak datang ke Sabah ni, memang wajib pergi buat semua benda ni. Kalau takut ke, tak berani ke, tak pandai ke, jangan risau sebab kat sini setiap aktiviti ada orang yang pakar. Okey, jangan risau. Jom. Alright, so first kena guna life jacket. Seperti aktiviti-aktiviti laut yang lain, menaiki dayung ini juga berasal daripada Hawaii. Ia menggunakan papan luncur dan juga dayung yang panjang. Sebelum memulakan aktiviti ini, saya dan Farah diberikan taklimat keselamatan oleh instruktur Hedros. Walaupun pernah mencuba aktiviti luncur sebelum ini, kali ini agak berbeza kerana selain perlu mengimbangkan badan untuk berdiri di atas papan luncur, kami berdua juga perlu mendayung menongkah ombak. Dua kerja serentak. Selesai taklimat untuk mengendalikan papan luncur di tengah laut, maka bermulalah percubaan saya dan Farah. Kami perlu ke bahagian tengah supaya tidak dilambung ombak di pesisir pantai. Cubaan beberapa kali saya dan Farah memang tak berjaya.
Namun semakin jauh jarak kami dari pesisir pantai, ianya agak mudah untuk kami berdiri di atas papan luncur. Aktiviti ini dimulakan oleh Thomas Edward Blake pada sekitar tahun 1930-an. Ia biasanya dilakukan di tengah laut. Tujuannya sebagai pengangkutan alternatif perjalanan antara pulau. Selepas beberapa kali percubaan, saya dan Farah semakin yakin serta dapat menguasai aktiviti ini. Kami mula menyukai dan seronok berdayung di atas papan luncur. Walaupun latihan yang diberikan agak singkat, tidak ada yang mustahil jika tidak menyerah kalah. Aktiviti seterusnya adalah berkayak. Santai menikmati keindahan sekeliling. Dayungan yang sekata membuatkan kayak kami berlayar dengan tenang. Ini antara aktiviti yang paling selamat bagi anda yang takut untuk melakukan aktiviti ekstrim di pesisir pantai. Ketika melakukan aktiviti ini, kami betul-betul menikmati keindahan pemandangan laut di Pulau Gaya. Sebelum kita mulakan aktiviti itu, firstly kita kena pakai life jacket. And then kita akan pedal sekuatlah. Jika sekarang keadaan ombak yang tak berapa kuat, kita tak perlu pedal kuat sangat lah. Firstly, kalau ada kemalangan di tengah laut, life jacket tu dia mempunyai whistle. First, you kena blow lah. And then kita ada kru di water sport. Bila kita dengar whistle tu, kita akan automatically tahu anda dalam kecemasan. Okey, baiklah. Saya dengan Farah dah sampai dah. Ini adalah starting untuk aktiviti kita adalah canopy walk. Tapi kita bukan berdua je. Kita nak ada seorang lagi gegol. Sini, Jin. Orang Sabah cantik kan? Okey, Jin. Untuk canopy walk, ada apa-apa yang nak sharekan dengan kita? Tips ke? Apa-apa ke? Untuk canopy walk ni, kita akan start dari sinilah. Bila jalan nanti, kena hati-hatilah. Kira-kira berapa jauh canopy walk ni? Untuk canopy walk ni, kalau kita start dari sini, dia lebih kurang 10 minit lah sampai. 10 minit untuk sampai canopy walk. Okeylah, marilah Farah dengan Kila pun dah tak sabar. Okey, Jin. Jom, start now. Let's go. Aktiviti seterusnya adalah canopy walk di ketinggian 30 meter merentas hutan semula jadi di Pulau Gaya. Sungguh mendamaikan dalam suasana penuh kehijauan. Alright, so inilah canopy walk dia. Okay. So dia punya panjang lebih kurang 200 meter lah. Let's go. Bersama Jane Jinulus, anak jati Dusun Sabah, saya dan Farah akan melalui canopy walk sepanjang 200 meter. Hutan ini adalah hutan simpan yang telah diwartakan oleh Kerajaan Sabah. Tujuannya adalah untuk mengekalkan pokok asal di dalam hutan ini. Di sini jugalah habitat pelbagai hidupan liar. Rasa gayat atau takut pada ketinggian mesti diatasi supaya dapat merasai keseronokan untuk aktiviti ini. Setelah hampir setengah jam perjalanan, saya dan Farah sampai pun di checkpoint yang terakhir. Okey, kita pun dah jungle trek sejauh 200 meter, berjalan di canopy walk 200 meter juga. Dan sekarang kita dah sampai ke Zipline. Zipline ada berapa poin? Dia ada 4 platform. So 3 kali terbang lah. Boleh tak Jen kongsikan? Macam saya pertama kali nak buat ni. Okay, so basically kalau untuk zipline, dia punya safety dia, kita cuma kena jaga kita punya balancing lah, badan kita. Selain tu, just have fun. Yes, have fun. Okey, Jin. Selepas merentas canopy walk, saya dan Farah melakukan aktiviti zipline.
Aktiviti ini juga antara satu cabaran untuk mengatasi rasa takut pada ketinggian. Teknik melakukan zipline ini sama seperti flying fox, tetapi ia dilakukan berulang kali dari satu pokok ke pokok yang lain. Okey. Bagi yang pernah melakukan aktiviti ini, saya pasti anda tahu keseronokannya. Bagi yang berminat untuk mencuba aktiviti ini, bolehlah datang ke Pulau Gaya. Selain dapat mendekatkan diri dengan alam semula jadi, anda boleh melihat sendiri tumbuhan asal hutan yang berusia ratusan tahun. Sangat berbaloi dan sangat menyeronokkan. Keselamatan untuk canopy walk ni dia tidak banyak lah. Kita cuma perlu berhati-hatilah bila kita jalan. Maksimum kapasiti untuk canopy walk 10 orang sajalah. Keselamatan untuk zipline pun sama. Kenapa perlu guide jalan dulu? Sebab dia ada dua konsep. Satu release, satu receive. So yang release dia akan lepaskan kita lah. So yang receive dia akan sambut kita lah. Sebab di sini kita tidak auto stop dia. So that's why lah kena ada satu orang untuk receive lah. Oh, okey. Okey sangat. Zipline kita dah buat, canopy walk kita dah buat. Saya rasa okeylah. Cuma dua-dua aktiviti kita tadi tu memerlukan keseimbangan badan. Canopy walk tu dia lebih relax je sebenarnya, lebih menikmati pemandangan semua. Lepas tu zipline tu dia menarik. Ada yang kita kena cross tinggi, ada yang rendah. Okey, kita dah settle. Kita dah tak nak cakap pasal zipline, kita dah tak nak cakap pasal canopy walk. Lepas ni saya ada surprise untuk Farah. Saya nak happykan awak dengan apa yang awak suka. Tapi saya macam dah tahulah, tak surprise lah. Tak, awak dah tahu, penonton tak tahu apa yang dia suka. Jom. Aktiviti seterusnya adalah aktiviti yang paling dinantikan oleh Farah, kickboxing. Terus terang saya katakan, aktiviti ini bukanlah aktiviti yang saya suka. Pada saya, aktiviti ini agak berbahaya. Tetapi saya beranikan juga diri untuk mencuba. Mana tahu lepas ni boleh jatuh hati? Kami diajar oleh jurulatih Marks dari Bornean Tiger Mixed Martial Arts Kota Kinabalu. Pertama kali bagi saya dan berkali-kali bagi Farah. Perasaan gentar dan takut itu pasti ada dalam diri saya. Good. Oh, up. Okay. Up. 1, 2. Up. Seperti biasa, kami diberikan taklimat asas. Taklimat ini dari segi keselamatan, cara tumbukan dan juga teknik sepakan. One line. Up. Selesai penguasaan teknik sepakan dan tumbukan, tiba pula giliran saya. Dengan kelengkapan yang cukup dan juga semangat yang kental, saya melakukannya. Saya cuma perlu fokus dan pandai membaca gerakan badan musuh. Setiap tumbukan dan sepakan mestilah tepat pada sasaran. Selepas beberapa kali cubaan, konsentrasi yang tinggi, akhirnya saya berjaya menguasai aktiviti ini. Right. 1, 2. Benarlah bagai dikata peminat aktiviti ini. Ia boleh meredakan tekanan. Setiap tumbukan yang tepat pada sasaran, saya rasa satu kepuasan. Good. Hook. That's it. Uppercut. Woi, do that. Sampailah masa yang dinantikan. Saya dan Farah akan digandingkan dalam satu gelanggang pertandingan.
Tujuannya bukan untuk membelasah antara satu sama lain, tetapi lebih kepada perlawanan persahabatan. Takkanlah setelah sebulan bercuti bersama, tidur dalam satu kemah dan berkongsi makanan yang sama, takkanlah Farah nak belasah saya pula kan? Seronok tak? Seronok. Bolehlah. Boleh pergi kelas kickboxing. Okey, kita dah tenang gaduh. Kita dah lapar. Nak makan? Jom kita nak masak dan pasang kemah sekarang ni. Sukan kickboxing ni adalah sukan yang fizikal, okay? Dia melatih otot-otot dalam badan dan macam sama juga dia sangat efektif untuk mengurangkan berat badan. Di samping itu juga dia belajar untuk mempertahankan diri sekiranya perlu. Sukan ini juga sangat diminati oleh kaum wanita sebab ada satu cara untuk mereka lepaskan stres. Sebenarnya sukan ini tidak ganas. Dia ganas sebab kita disajikan di kaca TV, filem-filem yang berunsur macam ni. Dia nampak ganas. Tapi sebenarnya tidak. Kerana sukan kickboxing ni menitik beratkan keselamatan. Okay, masa berlatih tu, dipastikan memakai hand wrap, okay, supaya dapat melindungi tangan masa impact pada bag ataupun pada pad. Macam sama juga glove digunakan dan bila glove digunakan dia lagi menambah keselamatan kita masa kita training. Dan macam sama juga trainer ataupun pelatih atau jurulatih sebenarnya ramai yang sudah berpengalaman yang telah bertauliah untuk melakukan latihan dan juga menjaga keselamatan pada pelatih semua. Hei, kita nak berkemah kat mana hari ni, Kila? Sana ke? Tak naklah sana. Sini. Ada pokok-pokok kan? Sini okeylah. Sini Boleh? Okey. Untuk episod kali ini, badan memang terlalu letih. Apa tidaknya bermacam aktiviti yang telah kami berdua lakukan. Tiba masa untuk saya dan Farah berehat dan memasak. Okey Farah, nampak dah hoki tu, nampak berkibar. Kita besarkan dia, melambangkan S-Camp Episod terakhir kami. Tapi Kemah tetap kita pasang. jadi kita tetap nak kena masak. Perut kita pun dah kokrak. Ya. Lapar tetap lapar walaupun episod terakhir. Jom. Selesai mendirikan kemah, kami menyiapkan pula menu kambing, ayam dan sayuran untuk digrill. Alangkah indahnya Farah, lepas penat buat aktiviti, pasang kemah berpeluh, kita dapat duduk dekat bawah-bawah pokok ni dan kita makan kambing bakar. Yeah. Mudah je, simple. Sebab last episod ni kita lebih pada nak recap balik episod kita daripada pertama tu, apa perasaan kita. Okey, sambil-sambil kita sembang, Marilah kita nak bakar-bakar letak kambing kita. Kita nak cerita sikit lah Farah kan. Bila saya buat S-Camp ni, saya dah rasa macam saya melalui satu cabaran dan orang kata task. Saya, setiap aktiviti, setiap benda yang saya buat dalam S-Camp ni adalah saya cabar diri saya sendiri. Saya seorang yang sangat takut air Farah. Tapi saya boleh mengatasi ketakutan tu dengan adanya awak, saya boleh buat. Itulah bagi pengalaman Farah pula kan sepanjang S-Camp ni. Yang paling seronok Farah dapat belajar tentang budaya. Ya. Budaya dan makanan dan nama-nama Sabah untuk bahan-bahan makanan yang ada dekat Sabah ni. Walaupun Farah ni kelahiran Sabah tapi banyak yang Farah tak tahu. Jadi itu sesuatu yang Farah dapat belajar dan seronok untuk memasak makanan-makanan ringkas daripada bahan-bahan yang kita dapat dekat Borneo ni kan, gila kan?
Saya nak sentuh sikit lah sebab saya percaya kat luar sana ramai sangat orang yang tak suka buat aktiviti yang berpeluh ni kan. Sebab konsep dia adalah bila bercuti dia nak tempat yang selesa, tak nak berpeluh tapi nak seronok. Jangan cakap pasal nak explore kehidupan kita, apa yang ada dekat keliling kita ni bila kita sendiri tak berani untuk buat. Jadi masa kita ada kesihatan ni, masa kita ada kesempatan, pergilah bawa diri kita untuk kita dekatkan dengan alam, dengan apa yang ada dengan kita. Dan selain itu saya nak cakap, kalau kita buat aktiviti ni sebenarnya mengajar kita untuk kehidupan yang lebih baik. Sebab kalau dalam hidup kita pun normal kita akan rasa macam kita nak buat sesuatu was-was. Kita buat, selepas buat tu kepuasan tu akan datang kemudian. Jangan fikir takut, jangan fikir kotor nanti kan. Okey, kita dah pun di penghujung rancangan Xcamp kita. Betul. Kami berharap apa yang kami lakukan dapat memberi anda serba sedikit idea untuk anda nanti bila anda nak melancong ke sini. Saya rasa dah banyak sangat ilmu dan pelajaran yang saya dapat dan terima kasih dan minta maaf jika ada tersalah ataupun tersilap. Okey, Farah dan Kila ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah bersama kami daripada episod 1 sampailah episod yang terakhir. Tetap jangan lupa #Xcamp TV OK. Assalamualaikum. Bye-bye.